Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam satu lagi perbincangan perspektif antara PUS. Kali ini kita ingin membicarakan perihal perpecahan bangsa Melayu yang bukan lagi menjadi satu rahsia. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia berpendapat masalah itu timbul berikutan sokongan Melayu kini berpecah tiga kepada UMNO, PAS dan PKR. Beliau mengulas kenyataan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa kaum Melayu kini terpaksa mengemis kepada bukan Melayu untuk mengekalkan kuasa politik mereka. Persoalannya, adakah tepat penggunaan istilah mengemis untuk menggambarkan keadaan politik Melayu pada hari ini? Jika betul, apakah implikasinya kepada perimbangan politik Malaysia? Dan adakah kemungkinannya masalah dan dilema Melayu ini dirungkai dan dirawati? Wartawan kami Nur Syakira Buang meneliti isu ini. Saya kira kekhawatiran utama Tun Dr. Mahathir ialah perpecahan dalam kalangan Melayu itu. Dan sudah tentu perpecahan ini menyebabkan beberapa hal, antaranya cuba mendapat sokongan daripada kaum bukan Melayu, terutamanya Cina, untuk terus berkuasa, khususnya untuk UMNO. Beliau melihat perkara ini tidak boleh berterusan, perlu dilakukan sesuatu. Sebab itu beliau menggunakan perkataan yang cukup keras, itu mengemis. Maksudnya keadaan sekarang agak terdesak sehingga nampak sangatlah UMNO itu cuba sedaya upaya untuk meraih sokongan daripada kaum Cina itu. Pandangan Profesor Teo adalah satu sisi dilema Melayu hari ini, bahawasanya orang Melayu kini berpecah belah pemikiran, amalan dan anutan politik mereka hingga menggoyah dominasi dan kekuatan politik yang diterajui mereka sejak lebih 5 abad lamanya di bumi Malaysia. Memang dari segi kekuasaannya, dominasi politik Melayu bersilih ganti. Kuasa pemerintahan mutlak berpindah daripada Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun. Namun kedaulatan pemerintahan Melayu masih boleh dihayati kerana umumnya mereka masih mampu mengekalkan sistem pemerintahan beraja dan beragama mereka. Bagaimanapun, kemelut politik hari ini menyebabkan keutuhan ini mula terbelah oleh percaturan politik tiga pihak, iaitu UMNO dengan idealisme ketuanan Melayunya, PAS dengan ketekalan mahu Islam mentadbir umat dan PKR yang dilihat mahu menyamaratakan hak Melayu dengan kaum lain. Tetapi dalam usaha kita untuk mendapat sokongan daripada kaum-kaum lain, kita rela memberi kerakyatan percuma kepada 1 juta kaum lain. Mereka menjadi warga negara dan berhak bertindak dalam bidang politik, mengundi dalam pilihan raya. Dengan itu, kuasa orang Melayu yang dahulunya sebesar 80% jatuh menjadi 60%. Kita menjadi lemah, tetapi masih lagi majoriti. Katanya, walaupun kini Melayu dan Bumiputera membentuk 68% daripada populasi penduduk di Malaysia, tetapi jumlah itu tidak membawa sebarang erti jika jurang perpecahan yang kian melebar tidak diperbaiki segera. Tetapi kita tidak begitu bijak. Yang 60% ini sepatutnya menang tiap kali pilihan raya kerana kita majoriti. Tetapi kita berpecah sesama kita. Hari ini kita terbahagi kepada 3 puak. Bahkan ada lain-lain kumpulan-kumpulan yang kecil. Apabila 60 dibahagi 3, yang terbahagi ini tidaklah sebesar 50%. Kita sekarang ini mempunyai 3 buah parti yang menjadi minoriti dalam negara yang sepatutnya kita jadi majoriti.
Beliau mengingatkan walaupun Malaysia mungkin berjaya mencapai status negara maju sebagaimana yang disasarkan, tetapi jika pemikiran dan amalan politik orang Melayu tidak berubah, mereka akan terus menjadi masyarakat yang ketinggalan. Kita bukan lagi menguasai 60%, tetapi dibahagikan kepada 3, masing-masing mempunyai kurang daripada 50%. Apabila kurang daripada 50%, kita tak mungkin mendirikan kerajaan dengan majoriti mutlak. Kini pola Kesatuan Politik Pengundi Cina yang mewakili bukan Melayu umumnya ialah DAP, lantas yang memegang teraju dan kata pemutus dalam menentukan sama ada kuasa politik UMNO selama 57 tahun yang didominasi Melayu UMNO mungkin berpindah tangan bergantung pada DAP. Sebaliknya, untuk mendapat majoriti untuk memerintah negara kita, kita terpaksa menjadi pengemis, meminta-minta pertolongan daripada kaum lain, khususnya orang-orang Cina, supaya menyokong kita untuk mendapat kemenangan. Baik UMNO, baik PAS, baik keadilan, masing-masing mengemis di kaki orang-orang Cina DAP, supaya mereka ini akan memberi sokongan dalam pilihan raya supaya dapatlah mereka memenangi dalam pilihan raya. Dan apabila kita menjadi pengemis, kita tidak lagi menjadi orang yang berkuasa. Pengemis tidak punya kuasa. Inilah keadaan kita sekarang ini. Namun pandangan Tun Mahathir ini disanggah oleh ahli politik Melayu yang menganggap kenyataan beliau tidak berpijak di bumi nyata. Ahli Parlimen DAP dari Bukit Bendera Zairil Her Johari berpendapat dominasi Melayu di dalam setiap sektor masyarakat Malaysia sebenarnya sedang memuncak sekarang. Sebaliknya, ahli jawatan kuasa tertinggi pusat DAP itu menganggap pandangan Tun Mahathir itu jahat dan beliau tidak percaya Melayu sudah hilang dominasi dan menjadi pengemis kuasa kepada kaum Cina. Zairil merumuskan bahawa kenyataan Tun Mahathir itu hanyalah satu muslihat politik kerana orang Melayu kini sebenarnya menguasai institusi-institusi negara seperti Badan Kehakiman, pasukan polis, perkhidmatan awam dan tentera. Katanya Melayu juga membentuk majoriti penduduk Malaysia selain mencatat kadar kesuburan yang 1,5 kali ganda lebih tinggi berbanding orang Cina. Anak Allahyarham Her Johari, bekas Menteri Pelajaran dari UMNO ini berpandangan bahawa orang Cina dan kaum lain semakin mengecil dari segi populasi penduduk dan lantas pengaruh politik mereka. Asakan terhadap pandangan Tun Mahathir ini diperhebat veteran DAP Lim Kit Siang yang melontarkan cabaran mahu berdebat dengan beliau. Ketua Parlimen DAP itu berkata Tun Mahathir mengeluarkan kenyataan sedemikian kerana khawatir legasi beliau yang dikenali sebagai Mahathirism kini semakin pudar. Trend politik terkini jika dibaca pada keputusan 2 pilihan raya umum lalu memang membayangkan kedudukan politik Melayu nampaknya mulai tergugat kerana perpecahan kelangsungan dominasi kuasa politik Melayu di Semenanjung kini kelihatan sangat condong dan bergantung kepada sokongan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Lantas ada penganalisis yang menyokong kenyataan Tun Mahathir ini. Dari segi realiti, apa yang disebut oleh Dr. Mahathir sebahagian besar daripada apa yang dihujahkan beliau itu memang benar. Orang Melayu berpecah dari segi politik kepartian. Dulu hanya 2 parti, UMNO dan PAS. Dan pada keseluruhannya UMNO jauh lebih kuat daripada PAS dari segi kuasa politik. Kalau mereka asyik baca karan tidak bersatu, asyik baca karan dan hilang kuasa khususnya dalam pilihan raya. Jadi mereka tidak ada lagi kuasa dan akan bergantung kepada ihsan dan kuasa orang lain. Contohnya kita boleh lihat negeri yang jatuh kepada Pakatan Rakyat. Jadi mereka yakni UMNO tidak lagi mampu menawan negeri berkenaan.
Kalau perpecahan itu berlarutan, inilah fenomena yang akan berlaku pada masa depan. Menyentakkan orang Melayu bahawa mereka perlu memikirkan kemungkinan akan datang dengan kembali kepada perjuangan untuk menyatupadukan Melayu supaya Melayu dapat menjadi satu kuasa yang mantap dan tidak diperkotak-katikkan. Dr. Juneri berkata, dalam keadaan ini bangsa Melayu terpaksa merayu pada bangsa lain untuk terus kekal berkuasa. Beliau yang juga pensyarah kanan Universiti Malaysia Sarawak atau UNIMAS berkata, bangsa lain akan bertepuk tangan jika Melayu terus bertelagah dan mereka pasti mengambil kesempatan dalam keadaan ini. Bila kita tengok keadaan sekarang ini, ada segelintir pemimpin-pemimpin pembangkang yang kita rasakan mengambil kesempatan daripada kelemahan kepimpinan orang Melayu itu sendiri. Mereka cuba membawa sesuatu isu yang boleh orang kata merugikan Melayu dan Islam. Malah daripada satu sudut mereka merasakan bahawa mereka yang lebih untung daripada permainan politik orang Melayu di negara ini tau. Ini kelebihan yang nampaknya kita berikan kepada pemimpin-pemimpin politik bukan Melayu, tak kira pembangkang ke yang sedang dalam sebahagian daripada kerajaan sekarang ini. Kita patut hentikan. Orang lain itu tidak akan bersuara lantang dan menuntut pelbagai perkara termasuk soal ekonomi, soal agama dan sebagainya. Jika Melayu itu mantap di kedudukan dan kuasa politik mereka masing-masing nak memperjuangkan kepentingan parti. Mereka nak dilihat bahawa mereka parti yang menjadi landasan kepada perjuangan mereka itu merupakan parti yang lebih benar perjuangannya, lebih kuat perjuangannya berbanding dengan parti lawan. Jadi kalau masing-masing letak kepentingan diri dan parti berbanding kepentingan Melayu amnya, ini yang wujudkan keadaan sekarang. Walau hakikatnya tindakan demikian beri kesan mendalam kepada survival Melayu pada masa depan. Namun lebih setahun selepas pilihan raya umum ke-13 berlalu, Profesor Teo merasakan UMNO dan Barisan Nasional secara keseluruhannya masih gagal menarik minat kaum Cina walaupun pelbagai usaha dijalankan. Yang lebih pasti, inisiatif memupuk bukan Melayu ini lebih banyak mengundang rasa tidak selesa di kalangan kaum Melayu itu sendiri. Ya, dari satu segi UMNO lemah kerana nampak sangatlah kepimpinan UMNO begitu telitilah dalam menjaga hati orang-orang Cina ni kan. Kalau kita tengok banyak sagu hati yang diberikan dan sebagainya, sehingga menimbulkan semacam kemarahan lah dalam kalangan orang Melayu sendiri. Dari satu segi UMNO pun kuat juga dari segi kedudukan dalam segi bilangan kerusi yang diperolehkan dalam PRU ke-13, maksudnya ada peningkatan. Jadi tetapi keadaannya agak mendesak lah sehingga kita dapat lihat bahawa kepimpinan negara kita cukup berhati-hatilah dalam menjaga hati orang Cina ni dan cuba mengambil hati dan hal-hal sebegitulah. Keadaan ini mendorong tokoh wartawan Datuk A. Kadir Jassin untuk menyimpulkan bahawa sikap terlalu berlembut untuk mendapatkan sokongan pengundi bukan Melayu menjadikan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak, kelihatan terasing dalam partinya sendiri. Bekas pengarang kumpulan New Straits Times itu berkata, walaupun Najib cuba mengisi watak Perdana Menteri bagi semua dan berusaha memikat masyarakat Cina dengan pelbagai insentif dan imbuhan, beliau dan Barisan Nasional dilihat sebulat suara ditolak oleh masyarakat bukan Melayu di dalam pilihan raya umum tahun lepas. Kenyataan itu merujuk pada prestasi buruk Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-13 di mana Najib sendiri menyalahkan tsunami Cina apabila gagal mengekalkan majoriti 2/3 untuk kali kedua. Barisan Nasional hanya menang 133 kerusi parlimen
kurang 7 berbanding pilihan raya umum 2008. Kadir menganggap Melayu kini terumbang-ambing dengan parti berasaskan Melayu berpecah kepada 3 dan mereka terpaksa merayu kepada bukan Melayu untuk kekal berkuasa. Isu sebenar kemelut dan politik Malaysia kini ialah masih perlukah konsep bangsa teras dalam membina sesebuah negara. Jika diperinci senario di Malaysia hari ini, konsep inilah nampaknya yang cuba dikuburkan oleh Pakatan Rakyat dengan pemimpin-pemimpin Melayu dalam PKR menggembling masa dan tenaga untuk meleburkan dominasi UMNO dan memusatkan perhatian orang Melayu kepada partinya dan mungkin juga PAS. Ia secara langsung menghakis pengaruh dan kuasa politik Melayu. Saya kira selama-lamanya kalau namanya Malaysia lah dan prinsip pembentukan negara kita dahulu kemajmukan etnik dan kepelbagaian budaya kan. Jadi bangsa itu merupakan satu faktor yang penting lah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia ada 2 istilah, racial dan racist kan. Jadi tak mengapa kita bersifat racial sebab kita sebuah negara plural kan, mengamalkan dasar kemajmukan etnik, kepelbagaian budaya, maka harus dilihat juga beberapa pertimbangan dasar itu mengikut ethnicity kan, bangsa-bangsa. Tetapi yang kita tidak mahu ialah racist itu, iaitu kita mendiskriminasi bangsa lain dan hal-hal sebegitulah. Jadi saya kira faktor bangsa akan senantiasa relevan dalam politik Malaysia. Bagaimanapun, konsep bangsa teras ini sukar diketepikan walaupun kurang digemari oleh pihak pembangkang atas alasan prinsip pembangunan dan pembentukan negara bangsa Malaysia adalah berdasarkan pluralisme. Malah hujah mereka atas sebab itu juga Malaysia harus meraihkan kepelbagaian kumpulan etnik yang sekaligus bertujuan menyatupadukan semua kaum di peringkat lebih tinggi. Namun apabila diminta mengulas mengenai keselesaan DAP yang dikatakan kini dalam kedudukan sebagai tauke kuasa politik di Malaysia, ini jawab Teo. Walaupun nampak perpecahan dalam kalangan Melayu Malaysia ini, tetapi rata-ratanya traju politik itu masih dipegang oleh orang Melayu. Kalau kita tengok kepimpinan dalam organisasi-organisasi lain pun Melayu yang menjadi trajunya. Kalau kita tengok dalam polis kan, askar rata-rata kepimpinannya Melayu. Kalau dalam perkhidmatan awam pun Melayu. Profesor Teo menyimpulkan persepsi bahawa dominasi Melayu dalam politik dan pelbagai cabang sosial lain mendorong bukan Melayu berasa tersisih dan ini merangsang mereka berusaha gigih sendiri dalam semua bidang terutama ekonomi. Ya, mereka percaya bahawa mereka tidak mendapat keadilan sosial yang sebenarnya, yang sepatutnya mereka dapatilah. Jadi perkara ini saya kira perlu kita lihat dengan teliti lah. Ramai pihak yang menolaknya sebagai itu persepsi semata-mata bahawa itu tidak benar kan. Mungkin ada sesetengah tidak benar tetapi ada yang benar dan ada juga dikhawatiri dan diandaikan akan berlaku. Maka sudah sampai masanya rungutan kaum bukan Melayu diteliti sama ada benar atau tidak. Namun ada yang menegaskan selagi wujudnya populasi Melayu sebagai majoriti penduduk di negara ini, soal orang Melayu akan hilang kuasa di negara sendiri tidak mungkin berlaku. Sebab apa saja ideologi politik orang Melayu, bila kita rasa kita agama Islam, kedudukan orang Melayu tergugat, maka saya fikir soal ideologi politik kena diketikkan. Orang Melayu waktu itu, pemimpin Melayu especially, kena bersatu mempertahankan kedaulatan negara yang memang diiktiraf sebagai negara Islam. Bagaimanapun, pandangan Tun Mahathir ini tidak boleh dipandang sepi. Secara matematiknya, penghakisan kuasa politik Melayu sehingga perlu mengemis pada kaum lain untuk berkuasa mungkin sahaja berlaku. Firasat Tun Mahathir ini harus dibaca sebagai kebimbangan seorang negarawan yang sentiasa cemburu pada apa yang difikirkannya akan berlaku pada anak bangsanya apabila menghalusi persoalan perlukah Melayu berusaha mengekalkan kedudukan sebagai bangsa teras di Malaysia. Nur Syakira Buang melaporkan untuk Perspektif Antara Pos.
Masih banyak lagi kelompongan dalam wacana berhubung isu maruah, jati diri dan watak politik Melayu ini. Kami berharap laporan itu tadi boleh menjadi pencetus lebih banyak wacana yang lebih bernas demi mencari jalan harmoni bukan sahaja bagi orang Melayu khasnya tetapi rakyat Malaysia secara amnya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.